Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dalam video modul 7.4 ni, saya nak tunjukkan anda semuanya tentang berkenaan dengan teks dan font. Apa yang kita boleh buat dengan teks, apa yang kita boleh ubah. Okay, so apa yang kita boleh buat dalam teks. Okay, untuk nak buat teks, kita klik dekat toolbox, lepas tu kita cari teks. Ataupun kita tekan je huruf T. Tekan huruf T, okay, dah dapat teks macam ni. Okay, actually ada dua cara untuk kita buat teks. Yang pertama, kita klik sini. Lepas tu, kita just klik kat mana-mana tempat yang kita nak buat teks tu. Okay, contoh kat sini. So, saya tulis kat sini. Saya tulis apa? Semua tentang teks. Okay. So, kita dah dapat teks. Okay, ni cara pertama. Okay, and then ada cara kedua. Cara kedua adalah kita tekan kat sini juga. Sama juga. Tekan je kat toolbox. Dekat text tools. Tapi yang kali ni kita bukan tekan terus dekat about. Kita tarik. Tekan sambil tarik. Ni macam banyak macam ruang untuk kita nak buat teks tu. Biasanya kalau kita nak buat paragraf yang panjang lah. Contoh macam ni kan. Okay, contoh ni saya copy daripada Lorem Ipsum ni. Ni, ambil sikit lah. Okay. So, paste. Dia untuk yang jenis panjang macam ni, sesuai guna area macam ni. Okay, so ada dua cara. Okay, tadi tekan terus. Dengan yang lagi satu, kita klik and kita drag. Okay, so apa yang kita boleh ubah dalam teks ni? Ada banyak benda kita boleh ubah. Yang pertama adalah, of course, dia punya jenis font. Okay, macam mana nak tukar font? Okay, kita boleh cari dekat atas ni, bar yang atas ni. Ada nama font dekat sini. So, tekan je kat sini. Lepas tu, kita boleh pilih mana-mana font. Okay, macam saya punya Adobe Illustrator ni. Saya pakai Adobe Illustrator CC. So, dia dah ada dah preview kat sebelah kanan ni. Dia dah tunjuk dah macam mana font tu terbentuk. So, senang lah kita nak pilih. Kalau yang tak silap saya yang CS5 ke bawah. Dia tak tunjuk preview font ni. So, macam leceh sikit. Tapi ada cara dia juga. Jangan risau. So kita boleh pilih kat sini. Contoh saya nak ambil font ni. Bebas. Nama bebas. Okay, font ni. So, okay, lepas tu kita boleh adjust size dia. Sama je macam apa nama, PowerPoint, macam Word. Boleh adjust size dia. Kita boleh adjust jenis dia. Ada satu yang tak boleh adjust, ada yang boleh adjust. Kita ambil font. Contoh Ala ni kot. Ala ni. Okay, dia ada light. Kalau light jadi macam ni. Kalau bold dia tebal. Bold, italic jadi bold dan italic lah. Okay, lagi apa yang kita boleh ubah dengan teks ni? Saya kena tengok note dulu. Takut terlepas pandang. Jenis font, size font kita dah. Warna font dengan warna line border font. Okay. Kita boleh ubah warna dia. Okay, kita klik kat sini. Ni macam kita boleh shade tu lah. Senang je. Warna. Okay, faham kan? Lepas tu kita boleh buat border dekat teks ni. Ataupun line dekat sekeliling teks ni. Just klik dekat line punya colour ni. Lepas tu kita pilihlah warna apa yang kita nak buat. Let's say kita nak buat warna biru. Okay, so dah ada warna biru line kat sini. Saya besarkan sikit. Okay, bagi nampak lagi, boleh tebalkan lagi line dia kat sini. Okay, apa lagi kita boleh buat dengan teks? Okay, tadi saya ada cakap pasal apa nama, kalau CS5 ke bawah tak ada preview. So macam mana nak bagi kita boleh tahu jenis font tu macam mana style dia, sebab takkan nak try satu-satu kan. So kita boleh right click dekat font ni. Lepas tu kita cari font. Kat sini dia akan ada preview. Kat CS5 ke bawah pun ada preview biasanya. So contohnya kita ambil ni, Bird of Paradise. Okay, nak besarkan teks selain daripada tekan manual kat sini, kita boleh besarkan macam kita besarkan shape. Ingat lagi tak yang saya ajar tentang kita kena apa nama? Kita kena tekan keyboard shift baru kita tarik. So dia jadi betul lah. So kalau kita main tarik je, dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi penyek. So saya memang pantang benda ni. So jangan, make sure proportion dia tak lari. Okay. Okay, lagi apa lagi kita boleh buat dengan font? Okay, lepas tu dekat dia punya karakter. Okay, karakter, direct yang bar yang atas tu ada nama karakter. Tekan kat situ, nanti akan keluar macam ni. Okay, now saya akan explain satu persatu. Okay, kita tekan dekat sebelah nama font ni ada karakter. So, tekan kat sini. Okay,
ada 3 benda je yang biasanya kita ubah. Okay, first, jarak antara ayat. Ni jarak antara ayat pertama dengan ayat kedua. Okay, contohlah ni saya ada 2 ayat dalam satu font. Tekan enter. Okay, ada 2 ayat. Sekejap saya tulis. Ni ayat 1, ni ayat 2. Sekejap kita tukar font. Font ni dia punya nombor tak detect. Okay. So, okay, karakter. Kalau kita tekan tambah kat sini, so jarak dia akan naik. Ataupun kita boleh tekan dekat drop down kat sini, lepas tu kita pilih je. Contoh 24, okay, kecil sangat. So, besar lagi lah. Okay, tak okay. So, nak besar lagi, 72. Okay, ni dah habis limit, tapi kita boleh tambah lagi sebenarnya. Contoh 150. Jadi macam ni, jadi jauh. Okay, yang kedua, kita boleh adjust jarak antara huruf ni. Jarak antara huruf A, Y, A, T contohnya. Jarak dia. Okay, yang sekarang ni jarak dia kosong. Maknanya by default lah. By default setting font tu. Kita boleh tambah contoh jadi 200. Jadi jauh macam ni. Okay, biasanya kalau orang buat website. Dia suka buat jauh-jauh ni. Sebab nampak macam stylo. Contoh w.kisprint.com. So nampak macam smart lah. Kita kena pilih font yang betul lah. Contoh macam ni. So nampak macam stylo lah. Okay. Ataupun kita boleh rapatkan dia. Rapatkan betul-betul rapat. Dia macam ni. Ni biasa kalau nak buat font tu macam jadi ala-ala stylo. Biasa kita guna bebas new. Boleh buat yang rapat ni. Ni rapat sangat. So kita jauhkan sikit. So 35 kot. Dia kurang macam ni lah. Alright. So ni pun maybe boleh pendekkan dia sikit. So macam contoh ni saya suka dia pendek sikit sebab ni nampak macam terlalu panjang. So saya manually pendekkan dia. So nampak just nice. Alright. Apa lagi yang kita boleh buat dengan font? Okay, tukar format. Alright. Tukar format. Tukar format font. Okay, ni dia dah setting dia dah terapat sangat. So kita kosongkan balik. Yang ni pun kita boleh set auto. Okay, so dia dah balik kepada asal balik. Okay, tadi apa tadi kita nak, okay, tukar format. Okay, tukar format ni maknanya kan ada macam, contoh kita dah buat tulisan tu lowercase. Tapi sebenarnya kita nak buat uppercase. Uppercase ni maknanya semua huruf besar. Macam contoh ni, uppercase, semua huruf besar. Ni semua huruf kecil. Capital letter, huruf depan sahaja huruf besar. C dengan L sahaja huruf besar. So, macam mana nak buat dia? Okay. First, kita klik dekat character and then kita klik dekat sini. Ni maknanya semua huruf besar. Yang ini semua huruf kecil. Okay, tapi untuk font bebas ni dia tak ada. Dia memang huruf besar je by default. So, kita kena cari font yang dia ada dua-dua. Contoh Boroni. Yang ni ada kot. Okay. So, kita tekan ni. Dia jadi semua huruf besar. Tekan balik, dia hilang balik. Okay, yang sebelah ni pula small caps ni maksud dia semua huruf besar tapi yang huruf paling depan sahaja yang besar. Contoh macam ni. Ni semua huruf besar ni tapi yang T, F dengan F sahaja yang besar. Okey. Kalau kita nak buat semua jadi huruf kecil pula, kita kena untick dulu yang ni. Lepas tu kita tukar dekat sini. Pergi dekat type and then kita cari change case. Lepas tu lower case. Jadi huruf kecil. Okey, lepas tu kalau nak buat huruf besar, kat sini pun boleh buat juga. Uppercase. Jadi macam ni. Uppercase. Okey. Lepas tu tekan change case lagi. Kalau kita nak buat capital letter, title case. Tekan macam ni. So jadilah dia style font tu. Okey. Okey, dua cara untuk create text. Tadi saya dah ajar dah. Kita guna text tool, lepas tu klik sekali kat tempat kita nak buat font, and then yang cara yang kedua text tool, lepas tu kita tarik area mana kita nak buat font, lepas tu kita tulis. Okay, now saya nak tunjuk. Okay, ada dua cara untuk kita preview font. Okay, cara yang pertama tadi saya dah tunjukkan, iaitu kita right click dekat font tu and then keluar style font macam ni. Right click kat sini, biasa CSS file kat atas tak ada preview, so kena buat macam ni lah. So kita cari font mana lawa. Okay, pump ambil. Ataupun cara kedua, saya suka cara yang kedua ni kalau macam lama sangat nak cari font. Sebab biasanya kita masa design, cari font ni lah yang paling lama habis masa sebenarnya. Duk cari font yang sesuai dengan tema tu kan. Saya sendiri pun kalau design pun lama dekat cari font ni. Tapi
semenjak ada benda ni, jimat sikit masa. Okay, cara dia kita pergi dekat nama website dia, wordmark.it. Tukar font yang jelas. Okay. Wordmark.it. Ni ingat wordmark.it. Kita Google, buka nanti akan ada lebih kurang macam ni. Okay. Okay. Contoh style font. Dia boleh preview font yang kita ada dalam AI kita, macam mana rupa dia bila kita tulis wording tu. So tak adalah kita nak try tengok satu-satu. Macam ni. Dia tunjuk dah. So kita boleh tengok sini. Oh okay, nampak ni Amarillo ni macam cantik. Okay, tengok lagi mana yang okay. Tak adalah kita nak kena test satu-satu. Kalau macam cara yang dulu, kita akan macam contoh pergi kat font, lepas tu kita try ni. Oh okay, tak cantik sebenarnya. Nampak macam cantik. Ataupun kita pergi lagi, oh ni nampak macam comel je, lepas tu tekan. Alamak, tak okey sangat. Itulah. So bila dah kita guna wordmark ni, sudah nampak dah preview dia kat sini. So macam ni saya berkenan dengan Amarillo ni, nampak style bila kita untuk tag style font ni. So kita just type balik je Amarillo, nama dia. Nampak cantik. Okay. Okay, apa lagi? Guna wordmark it, saya dah ajar. Okay, ni make sure guna. Okay, lepas tu paragraf. Paragraf ni perenggan lah kiranya. Kalau dalam bahasa Melayu nama dia perenggan. Kita boleh adjust nak rapat ke kiri ke tengah ke atau kanan. Lepas tu kita boleh samakan hujung kiri dan kanan. Okay, untuk paragraf ni korang make sure dah enablekan window paragraph dekat korang punya AI. So baru senang nak adjust. Okay, so okay, make sure ada window paragraph kat sini macam ni, window paragraph. Kalau tak ada, klik dekat window and then pergi kat bawah type, lepas tu tekan dekat paragraph, nanti keluar window dia. Okay, paragraph ni dia sesuai untuk yang jenis berperenggan. So kita kena buat text area berperenggan ataupun 2 ayat pun dah okey dah. Tak semestinya kena buat text area ni. Okey, sekejap saya tunjukkan. Contoh ini ayat 1 dan ini ayat 2. Okey. Okey, saya gunakan font yang simple sikit lah. So senang sikit korang nak nampak. Okey. Yang sekarang ni dia adalah paragraf dia nama dia align to left. Maknanya dia rapat ke kiri. So kalau kita nak dia rapat ke kanan, kita klik yang ni, align right. Dia macam Microsoft Word lah, tahu kan benda ni simple je. Lepas tu align center macam ni. Yang ini function yang 3 ni untuk yang jenis paragraf, maknanya yang berperenggan. Kalau tak ada perenggan dia tak boleh nak buat lah. Dia jadi masalah. So kalau nak adjust ni, biasanya kalau perenggan yang panjang macam jadi sampai 5-6 ayat tu, kita kena buat yang tarik ni. Cara yang tarik ni. So kita tulis panjang-panjang kat sini dulu, baru kita adjust dia punya ni. Macam ni saya copy dekat Lorem Ipsum ni sebab saya lambat lah kalau nak tulis satu kan. Okay, ni kita kecil sikit. Okay, nampak tak? Ni dia jadi tersusun. Kalau kita tak tekan ni, kalau kita tekan yang align yang biasa ni, dia jadi kat sini dia jadi tak kemas. Kat sini pun jadi tak kemas. So macam tak best lah. So customer dia suka design yang nampak kemas. So kita klik dekat sama ada ni atau ni, left, center atau right. So kita tekan left, dia jadi macam ni. Dia akan jarakkan tengah-tengah ni. So nampak smart lah. Ataupun kat bawah dia kita nak jadi tengah-tengah, ataupun nak jadikan dia ke kanan, ataupun nak sama semua macam ni. Nampak kemas lah, macam dalam surat khabar. Macam surat khabar. Surat khabar kan kemas. Okay, apa lagi yang kita boleh buat? Right, align text atau font untuk nampak kemas bila ada banyak teks dekat, untuk buat jarak betul-betul yang sama dan tepat. Okay, nanti bila anda design, nanti akan ada juga akan ada job yang, apa yang saya cakap ni, akan ada job yang kita ada banyak teks. Contohnya macam nombor telefon. Contoh nombor telefon pertama, contoh customer ni dia kata dia nak letak ada 3 nombor phone dekat business card dia contohnya. So
Saya punya AI ni dia pelik sikit. Dia ikut Arab. So, kita kena tukar dia kejap. Okay, contoh ada 3 nombor. Lepas tu macam contoh kita nak design dalam business card tu, kita nak letak macam dapat 3 macam ni kan. Ada 3 nombor. Sini. Lepas tu macam ni. Okay, macam ni. So, kalau macam ni sekarang ni, tak kemas. Tak kemas. So, kita kena alignkan dia. Okay. So, macam mana kita nak align? Align ni nak bagi dia kemas. So, kita select semua ni. Lepas tu, kita klik dekat cari dekat atas ni, tepi font ni, tengok belah kanan ada align. Okay, lepas tu kita explore benda ni. Okay, saya nak tunjukkan satu persatu. Alright, sebab ni dia melentang, maknanya kita kena main yang dekat sini. Kalau kita tekan yang bawah ni, so dia sama dekat bawah. Tapi nampak tak dia pergi ke bawah? Ni sebab apa tau? Sebab kita pilih align to upboard. Okay, align. Okay, so first thing first, kita kena pergi dekat align to. Lepas tu kita pilih align to selection ataupun align to upboard. Align to upboard maknanya dia susun ikut upboard. Kalau align to selection ikut apa yang kita dah select. Macam tadi dia ikut upboard lah. Okay, ikut upboard ni contoh. Okay, contoh lah font ni kita direct 3 macam ni, jenis yang menegak macam ni. Okay, bila kita klik align to upboard, lepas tu align to upboard, lepas tu kita nak align to left, nak horizontal align left. So dia akan pergi rapat ke upboard. Kalau kita pergi right, dia rapat ke sini pula. Kalau dia right ke bawah, dia akan semua jatuh ke bawah. Okay, let's say kita nak 3 ni. Okay. Okay, so kita kena, okay, contoh ni dia tak sama kan, tapi kita nak samakan dia. Okay, so kita klik sini, align. Kita kena ambil align to selection. So dia tak adalah pergi sampai ke hujung upboard. Barulah kita tekan align to left ataupun align to right. Okay, lepas tu perasan tak jarak antara ni dengan ni tak sama. Kita boleh manually adjust. Tapi kalau nak betul-betul tepat ataupun contoh ada banyak lagi. Contoh biasanya macam kat flyers ada macam ciri-ciri produk ke, dia ada banyak kan. Ciri-ciri satu, boleh melembutkan kulit, mencantikkan, memutihkan, bla bla bla, banyak lah. So jarak dia biasanya jadi tak sama. So kita kena guna align ni. Kita ambil align to selection. Lepas tu kita cari dekat distribute object and then kita klik dekat vertical distribute center. So dia akan samakan jarak dia. Benda align ni tak semestinya untuk text tau. Untuk shape pun boleh juga. Shape ke apa-apa dalam AI ni pun boleh. Contoh shape ni tak sama kan asal dia. So kita nak samakan dia. Kita select semua ni. Lepas tu kita align ke bawah. Dia jadi sama. Lepas tu jarak tak sama. Jarak kiri kanan tak sama. So kita kena horizontal distribute center. So jadi sini. Okay, saya rasa itu sahaja berkenaan dengan font. Tak banyak pun, simple je. Korang boleh explore sendiri dulu. Okay, so next video kita akan masuk tentang, saya akan tunjukkan basic action, iaitu benda-benda basic yang kita kena tahu dalam AI, dalam skill masa nak design artwork dalam AI. Lepas tu baru saya akan tunjukkan advance punya teknik pula. Alright, so okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.